أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، أو كما قال نبينا محمد sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di petang yang penuh limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini sama-sama kita syukur pada Allah dapat kita kembali menyambung pembacaan kitab Al-Minah Al-Ilahiyah fil Adab Al-Islamiyah yang dikarang oleh Fadilat Al-Syekh Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa Syafi'i Al-Azhari hafizahullah ta'ala. InsyaAllah kita pada petang ini masuk kepada adabun naum, iaitu adab-adab tidur. Adab-adab tidur. Alhamdulillah, setiap pergerakan tingkah laku di dalam dunia ini mempunyai adab-adab yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kita berada di dalam muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan penuh keadaan yang cukup beradab. Semua yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Kerana apa? Kerana untuk menjadikan kita itu sebagai seorang manusia yang mengetahui asal usulnya. Sebagaimana kita nak jadi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kita bertakwa dalam setiap pergerakan kita. Kita bertakwa dalam setiap perbuatan kita. Kita bertakwa dalam setiap tingkah laku yang kita lakukan. Pasti dan pasti ianya menepati syariat, dan yang seelok dan sebaik, yang seafdal yang mungkin adalah mengikut seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah dalam bab kita pada hari ini adalah adab-adab tidur. Jadi semua orang tidur. Tidak ada orang yang tidak tidur. Sangat jarang kita jumpa ada orang yang tidak tidur. Sama ada malam ataupun siang, tidak. Min tabi'atil insan, sebagai manusia, tabiat manusia yang biasa, dia akan tidur. Sama ada dia tidur pada malam hari ataupun dia tidur pada siang hari. Namun Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan malam untuk beristirahat, maksudnya tidur. Dan waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang untuk bekerja, untuk kita mencari pendapatan. Maka sebaik-baik tidur ada waktu malam. Dan kerana waktu malam itu adalah waktu untuk istirahat. Bahkan baginda Nabi SAW juga tidur pada waktu malam. Namun dunia kita pada hari ini ada orang yang tidur siang, tidak tidur malam. Namun kita tidaklah mengatakan ia tidak boleh, tapi sebaik-baiknya tidur itu ada pada waktu malam. Kerana Allah SWT menjadikan alam ini dia ada perbezaan. Siang berbeza dengan malam, sifat malam berbeza dengan sifat siang. Kalau siang itu sifatnya matahari, panas, sifatnya dengan bercahaya. Pada malam hari dengan gelap gelita. Dengan adanya bulan hanya menerangi secara samar-samar pada di malam hari. Sekiranya ada bulan, sekiranya tidak ada bulan ataupun tidak nampak bulan itu, maka malam itu malam gelap gelita. Maka sesuai dengan keadaan kita yang hendak tidur, mesti kita akan memejamkan mata, dan mata kita itu lebih dapat menerima waktu gelap untuk tidur berbanding dengan waktu yang cerah untuk kita tidur. Maka para alim ulama juga berpendapat dan juga memberikan peringatan kepada kita bahawasanya tidur pada malam hari itu lebih berkualiti daripada tidur pada siang hari.
Tidak ada nas yang mengatakan haram tidur pada siang, tidak ada nas. Namun yang terbaiknya adalah tidur pada malam hari, seperti mana Allah SWT sebut dalam Al-Quran surah An-Naba, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam untuk istirahat dan kami jadikan siang untuk bekerja. Maka dengan dalil yang jelas ini dan juga dengan sunnah Nabi SAW juga, tidur pada malam hari, yang mana tidur Nabi SAW adalah tidur yang sedikit. Jangan tidur terlampau banyak. Sebab tu para ulama mengatakan tidur yang paling sesuai adalah hanya 4 jam. Yang paling sesuai. Yang paling banyak adalah 8 jam. Sebaik-baiknya tidur 4 jam dalam tempoh satu hari, paling kurang, dan juga paling banyak 8 jam. Tak boleh lebih daripada 8 jam. Ini untuk orang dewasa. Kalau kanak-kanak itu tajuk lain lah. Kanak-kanak ni dia waktu tidur dia tak sama dengan waktu kita. Ketahanan badannya tak sama dengan ketahanan kita. Bayi lagi dah tak kira dengan dia. Kira nak tidur saja. Jadi tuan-tuan hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala sekalian, malam itu adalah sesuai untuk tidur kerana sifatnya kita akan lebih bertenaga. Apabila kita jaga daripada waktu malam, maka kita akan lebih bertenaga. Badan kita itu rehat dengan serehat yang baik. Badan kita ini menerima waktu tidur yang baik adalah pada waktu malam. Namun boleh tak tidur waktu siang? Tidak ada nas yang mengharamkan. Jadi sebaiknya kita cari waktu malam untuk tidur, dan waktu siang itu adalah untuk berjaga dan juga mencari nafkah, dan juga waktu siang itu untuk kita mencari ilmu dan juga sebagainya. Tidak dinafikan ada ulama yang terdahulu hanya tidur sedikit sahaja. Para imam-imam, a'immah, mereka hanya tidur pada kadar mereka tertidur. Mereka tidur dengan kadar mereka tertidur. Bukan kata ada lapik tilam yang besar, kemudian bantai yang empuk, kemudian dengan selimut yang sedap. Bukan tak macam tu. Tapi tidur ulama-ulama dahulu, mereka tertidur, itulah tidur mereka. Maka itu kehebatan para alim ulama dahulu yang tak dapat kita nak tandingi. Sebab itu mereka lahir sebagai ulama rabbani, mereka lahir sebagai ulama amilin, mereka lahir sebagai ulama yang memberikan meninggalkan akan waris harta warisan mereka daripada tulisan-tulisan emas mereka. Ilmu-ilmu syarahan ilmu mereka. Kerana apa? Mereka menghabiskan masa mereka untuk mencari gali ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga hari ini kita telah mendapat ilmu-ilmu tersebut. Kerana apa? Kerana jasa besar mereka. Mereka mengorbankan waktu tidur mereka, waktu makan mereka, waktu seronok mereka. Kerana apa? Kerana mereka nak berseronok di tempat yang paling seronok, iaitu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebaik-baiknya boleh gunakan waktu tidur kita itu, kita minimalkan sedikit tidur. Tapi jangan terlampau sedikit sehingga mengganggu pula ketahanan badan kita. Ada waktu kena istirahat. Sebab tu pernah kita sebutkan bahawasanya dalam 24 jam kita itu perlu ada waktu-waktu yang kita telah tetapkan. Ada waktu istirahat, ada waktu kita cari ilmu, ada waktu kita beribadat, ada waktu kita mencari nafkah dan juga sara hidup kita. Jadi 4 perkara ini perlu ada dalam kehidupan harian kita. Maka waktu kita sebut barulah sempurna akan perjalanan hidup kita tersebut, kerana mempunyai mencakupi keseluruhan keperluan terhadap rohani dan juga jasmani badan kita. Tengok pada kitab kita, kata guru kita, tidur merupakan satu rahmat daripada Allah kepada manusia agar mampu meneruskan kehidupan di muka bumi ini. Jadi tidur itulah nikmat dan juga rahmat. Orang yang tak dapat tidur, dia tak akan rasa nikmat. Dan orang yang terlampau tidur pula, maka dia akan terlebih daripada nikmat yang sebenar. Bila dia terlampau banyak tidur, menyebabkan dia telah membazirkan masanya. Sebab tu orang yang berjaya akan mengatakan bahawasanya orang yang hendak berjaya, dia akan bangun daripada mimpinya untuk kejar kejayaan. Orang yang gagal adalah orang yang akan teruskan tidurnya
untuk bermimpi untuk mendapatkan kejayaan. Maksudnya kejayaan itu adalah hanya mimpi, tapi kenyataannya tidak berjaya lagi. Tapi orang yang nak berjaya, dia bangun daripada mimpinya, kemudian dia kejar kejayaan tersebut, melakukan tindakan dan juga melakukan perkara-perkara yang akan mendatangkan kejayaan kepadanya. Maka kehidupan kita ini, apabila kita hendak tidur dan kita dapat tidur, alhamdulillah, ia nikmat daripada Allah. Berapa ramai orang yang tak dapat tidur kerana sakit, berapa ramai orang tak dapat tidur kerana kesibukan masa dan juga kesibukan mencari harta dunia sehingga tidak sempat tidur dengan nyenyak dan juga sebagainya. Maka orang yang dapat tidur ini adalah nikmat daripada Allah. Kemudian tidur adalah kematian kecil. Kata guru kita, tidur adalah kematian kecil. Kerana apa kematian kecil? Kerana keluarnya ruh daripada jasad. Maka tidur itu dinamakan sebagai kematian kecil atau mautus sughra. Mautu as-sughra, iaitu kematian kecil. Bila kematian besar kita adalah kematian kita yang sebenar. Maksudnya malaikat mengambil nyawa kita sebagai perpisahan daripada jasad kita buat selama-lamanya. Sehinggalah kita dibangunkan semula pada hari kiamat kelak. Pada hari akhirat kelak. Makanya kematian kecil ini adalah kematian yang juga dinamakan sebagai kematian. Apabila dinamakan sebagai kematian, boleh jadi apabila kita tidur dalam keadaan itu adalah tidur kita yang terakhir, ataupun pejaman mata kita itu adalah pejaman mata yang terakhir selepas daripada terus keluar ruh daripada jasad kita dan tidak akan kembali. Seperti kata guru kita, kita tidak tahu sama ada selepas tidur ruh akan kembali ke badan semula ataupun pulang kepada penciptanya. Berapa banyak kita dengar berita bahawasanya apabila tidur, ada orang yang mati dalam keadaan tidur. Dia tidur, peringkat awalnya tidur itu adalah tidur mautus sughra, kematian kecil. Tapi dalam masa yang sama, dia juga adalah mautul kubra, kematian besar. Kematian besar maknanya kematian yang benar-benar telah dicabutkan ruh daripada jasadnya, kemudian dia tidak lagi akan bangun di atas muka bumi Allah SWT ini, kecuali pada hari akhirat yang akan dibangunkan semua manusia dan akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat adab-adab sebelum tidur. Jadi semua orang akan tidur dan perlu kita mengikuti adab-adab sebelum tidur. Sebab apa? Sebab kita nak tidur kita itu adalah tidur yang menjadikan kita itu hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tidur hanya semata-mata untuk menghilangkan ngantuk. Tidur hanya untuk menghilangkan penat badan. Tapi tidur kita itu, kita nak jadikan tidur kita adalah tidur ibadah, tidur yang mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jalannya adalah dengan kita menilik dan juga menitik beratkan bagaimana adab-adab tidur yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan menjadikan tidur kita itu daripada perkara yang harus kepada perkara yang sunat, kemudian mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adab-adabnya ialah, yang pertama, tidur dalam keadaan suci ataupun berwuduk. Sabda Nabi SAW daripada hadis an Sayyidina Al-Bara' bin Azib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza ataita mad'ajaka fatawadda'a wudu'aka lis-salah. Yang bermaksud, apabila engkau menuju ke katilmu, maka berwuduklah seperti kamu mahu solat. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang mana menceritakan Nabi kata, sekiranya kamu hendak pergi ke tempat tidur, maka ambillah wuduk seperti kamu ambil wuduk untuk sembahyang. Ini perkara ni kadang-kadang ianya berat kepada kita. Berat, kita dah mengantuk apa semua, nak ambil yang sembahyang pula nak tidur, berat kepada kita. Tapi ini adalah perkara yang baik. Kenapa kita lakukan sedemikian rupa? Ini adalah satu sunnah Nabi SAW dan juga arahan daripada baginda Nabi SAW supaya kita tidur dalam keadaan bersih. Orang yang sentiasa berwuduk, maksudnya orang itu sentiasa bersih. Apabila dia ada wuduk, bila-bila masa dia boleh sembahyang. Tandanya dia bersih.
Bahkan kata Al-Imam Al-Ghazali, wudu itu adalah simbolik kepada bersihnya badan dan juga bersihnya hati. Sebelum kita tidur, kita bersihkan badan, dalam masa yang sama kita bersihkan hati kita. Sebab apa? Dalam wuduk kita ada doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam wuduk kita ada membersihkan muka kita supaya kita itu sedar bahawasanya kita itu adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita basuh tangan kita, tanda kita nak gugurkan dosa-dosa daripada tangan dan juga kaki kita, dan juga segala panca indera kita yang ada. Mata kita, mulut kita, telinga kita. Maka semua perkara tersebut adalah perkara yang ada hakikat asrarnya, rahsia-rahsianya yang telah diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dalam Israr ataupun Asrar Al-Wudu. Kemudian antara adab yang lain, tidak tidur kecuali selepas solat Isyak. Jadi kalau kita nak tidur, pastikan kita tidur itu selepas daripada solat Isyak. Kita dah sembahyang Isyak. Jangan kita tidur selepas daripada maghrib. Ada hadis daripada An Abi Barzah mengatakan, kata Nabi mengatakan anna nabiyya yukrahu an-naum qabla al-isya. Iaitu Nabi SAW tidak menyukai tidur sebelum sebelum sembahyang Isyak. Tidak suka tidur sebelum daripada sembahyang Isyak. Maksudnya Nabi SAW tidur bila tidur selepas daripada solat Isyak. Lepas solat Isyak baru tidur. Sebab apa? Dibimbangi tidur kita itu tak sempat kita nak bangun sembahyang Isyak. Kerana kalau ikut pendapat para alim ulama, sembahyang Isyak pun ada juga waktunya. Walaupun hakikat waktu sembahyang Isyak itu sehinggalah masuknya waktu subuh. Namun ada perbahasan mengenai akhir waktu sembahyang Isyak, di pertengahan malam dan juga sebagainya. Ada pendapat-pendapat yang mengatakan sedemikian rupa, menandakan sembahyang Isyak itu tidaklah kita sewenang-wenangnya boleh lewatkan sehingga hendak masuk subuh. Itu menandakan orang yang cuai dalam solat Isyak. Sedangkan Isyak itu adalah sembahyang pada waktu malam. Bila matahari tidak nampak sepenuhnya, kemudian kegelapan malam itu gelap seperti mana gelapnya tidak ada sebarang cahaya, maka waktu itu dalam waktu Isyak. Tapi kalau nak sembahyang Isyak dekat-dekat yang subuh, itu menandakan seolah-olah kita dah keluar daripada waktu Isyak. Itu ada perbahasan daripada alim ulama ataupun ulama fiqh kita mengenai akhir waktu Isyak. Namun mazhab kita mengatakan bahawasanya akhir waktu Isyak itu adalah sebelum masuknya waktu subuh. Tapi orang yang menjaga sembahyang, dia tak akan sembahyang fardu di ujung-hujung waktu, dilewat-lewatkan waktu. Apabila masuk waktu, maka dia akan sembahyang. Sebab apa? Antara amalan yang mulia, para sahabat tanya Nabi SAW, apakah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Antaranya as-salatu fi awwal waqtiha, sembahyang pada awal waktunya. Masuk waktu, tak tunggu lama dah, kemudian sembahyang sunat, kemudian terus sembahyang waktu. Ataupun dengan azan terus bergegas pergi ke masjid, kemudian sembahyang sunat di masjid, kemudian sembahyang berjemaah di masjid. Maka itu adalah perkara-perkara yang sangat besar bagi orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka antara adabnya adalah tidurlah kita selepas kita sembahyang Isyak. Jangan sekali-kali kita buat biat tidur sebelum Isyak ataupun lepas maghrib kalau nak tidur. Ya mungkin kita letih siang hari, namun latih diri kita supaya jangan tidur selepas daripada maghrib ataupun sebelum Isyak. Pastikan lepas Isyak baru kita tidur. Dan adab yang berikutnya adalah tidur dengan awal malam. Jangan tidur lewat malam. Kerana tidur lewat malam itu menyusahkan atau memayahkan kita untuk bangkit, bangun pada awal subuh. Jadi tidur awal waktu, awal malam, 10 malam, 11 malam. Jangan sampai 12, 1, 2, 3 pagi baru nak tidur. Sedangkan 3 pagi itu orang dah bangun daripada tidur untuk menunaikan solat malam dan juga sebagainya. Kemudian kata guru kita membaca zikir-zikir. Jadi sebelum tidur, apabila kita telah ambil wudu, kemudian kita pergi tempat tidur kita. Antara adab yang lain, kita
menyapu atau kita katakan sebagai kita sapu tempat hamparan tidur kita tersebut sebanyak 3 kali, kan, supaya tidak ada benda-benda yang menginggap ataupun binatang yang ada yang kecil-kecil yang berada di atas tempat tidur kita. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Maka apabila kita duduk di atas tempat tidur, maka sebaiknya kita membaca zikir-zikir sebelum kita tidur. Antaranya ayat kursi. Ayat kursi ini adalah satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu kuat akan manfaatnya dan juga begitu besar akan manfaatnya. Dijagakan kita daripada diganggu oleh makhluk-makhluk jin dan juga iblis dan juga syaitan daripada gangguan kita. Tidak mengganggu kita. Kemudian kita baca Al-Ikhlas dan juga Mu'awwizatain. Disebutkan kepada kita baca dalam keadaan kita meletakkan di tangan kita ini, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita tiupkan di telapak tangan kita, kemudian kita baca pula qul a'udzu birabbil falaq sehingga akhir, kemudian qul a'udzu binnas sehingga akhir. Kemudian kita tiup di atas tapak tangan kita itu, kemudian kita sapu keseluruhan muka kita. Dan juga disebutkan boleh juga keseluruhan jasad kita. Ini apa? Ini adalah simbol dan juga doa kita kepada Allah SWT supaya terjauh daripada terkena sihir, terjauh daripada terkena gangguan daripada makhluk halus. Bahkan dengan ayat kursi dan juga Mu'awwizatain, insya-Allah dengan keyakinan kita kepada Allah SWT dijaga sepanjang tidur kita tersebut. Dijaga daripada kita lalai daripada tidur. Dan juga kita niatkan kita tidur itu untuk bangun pada malam, pertengahan malam, untuk lakukan solat sunat tahajud ataupun disebutkan sebagai qiyamul lail. Niat, walaupun tak biasa jaga, niat dulu. Ada beberapa perkara yang boleh kita lakukan supaya kita terjaga pada malam hari, ataupun kita terjaga sebelum daripada waktu subuh. Paling kurang kita jaga waktu subuh. Tu habislah. Kita jaga paling kurang waktu subuh tu kita jaga. Jangan sampai dah keluar waktu subuh, dah masuk waktu syuruk baru kita jaga. Itu ada satu kerugian bagi seorang Islam. Seorang Islam dia akan jaga sembahyang 5 waktunya, dan seorang Islam yang begitu kuat akan pegangan terhadap sunnah Nabi SAW, maka dia akan melakukan solat sunat tahajud ataupun qiyamul lail. Qiyamul lail ini fadilat yang sangat besar. Tidak ada waktu yang paling afdal untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan waktunya adalah pada pertengahan malam. Suasana malam yang dingin, suasana malam pertengahan malam yang tidak ada bising-bising. Kalau kita duduk di pekan pun kadang-kadang tidak ada 3 pagi, 4 pagi, tidak ada kebisingan langsung pada waktu ketika tersebut. Kerana apa? Waktu itu telah dijamin akan waktu yang sesuai untuk kita bermunajat kepada Allah SWT. Tapi kalau kita tidur lewat malam, ke-12, pukul 1, pukul 2, macam mana kita nak bangun 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi sebelum sejam sebelum masuk subuh? Kita jaga, boleh kita solat tahajud, bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah sifat kehambaan yang perlu ada kepada kita. Jadi ini satu amalan yang boleh kita lakukan. Apakah amalannya untuk kita jaga pada waktu tengah malam? Adalah kita baca surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Alam Nashrah Laka Sadrak. Baca sampai habis 3 kali. Kemudian kita niatkan untuk bangun pertengahan malam. InsyaAllah ni mujarrab. Satu amalan yang mujarrab, yang insyaAllah akan diberikan kemudahan kita untuk kita bangun pada pertengahan malam. Kemudian kita berdoa. Nak tidur kita berdoa. Apabila kita duduk atas katil kita berdoa. Berdoa apa? Doa dengan doa yang mudah. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah, dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Ada orang baca Allahumma bismika ahya wa amut. Ada juga orang baca macam tu. Ya Allah, dengan nama kamu ya Allah, aku hidup dan juga aku mati. Kita sebab apa kita doa macam tu? Sebab kita tak tahu adakah tidur kita itu akan dipulangkan roh kembali kepada kita, ataupun itu adalah pengakhiran kita. Wallahu a'lam. Maka kalaulah pengakhiran kita tu dengan wuduknya, dengan doanya,
dengan ayat kursinya, dengan bacaan Al-Qurannya, dengan tasbih dan juga takbir, dengan tahmidnya, maka insya-Allah kita tergolong dalam golongan orang yang tidur kemudian mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka ini amalan yang sebaiknya kita amalkan supaya kalaulah kita itu ditakdirkan mati dalam keadaan tidur kita, maka tidur itu adalah tidur yang sangat baik, dan tidur itu adalah menunjukkan kematian yang dikatakan sebagai husnul khatimah, kematian yang baik. Dan juga kita boleh berdoa, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'ahu faghfirli zambi. Dengan namamu ya Allah ya Tuhanku, aku letakkan lambunganku, dan dengan namamu ya Allah aku bangunkan lambunganku, maka ampunkanlah dosaku. Ini paling kurang kita minta Allah SWT ampunkan dosa kita. Dengan nama Allah kita tidur, dengan nama Allah kita bangun. Tanda apa? Tanda kita itu menyerahkan seluruhnya perkara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyerahkan semua perkara kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah dan kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon Allah SWT ampunkan dosa kita. Antara perkara yang lain, adab yang lain sebelum kita tidur adalah untuk kita menulis wasiat. Menulis wasiat ataupun wasiat itu kita tulis sekali saja. Maka dah kalaulah itu adalah pengakhiran kita, maka ada wasiat-wasiat ataupun hutang-hutang yang kita belum lansaikan dan juga sebagainya. Sebagai satu tanda kalaulah ini pengakhiran kita, maka ada perkara yang kita nak wariskan kepada waris-waris kita yang perlu mereka selesaikan untuk kita. Sebab apa? Dalam urusan dunia kita ni macam-macam. Kadang-kadang banyak perkara yang tak selesai, banyak perkara yang tertangguh dan juga sebagainya. Maka tulisan wasiat itu adalah satu benda yang baik. Lah ni bukannya susah. Kita boleh tulis kat handset kita. Wasiat daripada wasiat kepada waris-warisku, sebagai contoh. Tulis dekat note yang ada di dalam, nota yang ada dalam handset kita. Jadi esok kalaulah kita meninggal dunia, isteri kita atau anak-anak kita akan belek handset kita, kemudian mereka akan terbaca note tersebut. Oh ni abah, ayah ataupun ibu ada kata ni, antara benda yang kita kena buat. Sebab apa? Apabila mati seseorang itu, maka perkara yang kena buat adalah menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan si mati itu sendiri. Sama ada hutangnya, sama ada kerja-kerja yang masih tertangguh untuk diselesaikan oleh waris kita. Jadi wasiat itu adalah perkara yang baik, boleh kita lakukan. Jangan sampai kita abaikan perkara ini. Maka ini adalah perkara yang penting. Kemudian antara adabnya lagi adalah kita bermuhasabah sebelum kita pejamkan mata. Muhasabah ni maksud dia apa? Maksudnya kita menghisap diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum diri kalian dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita fikir apakah kebaikan yang telah kita lakukan. Kemudian kita niatkan pula kita tidur ini untuk bangun pagi esok harinya untuk lebihkan amalan lagi. Lebihkan kebaikan lagi. Kalau ada benda-benda yang tak baik kita buat, kita ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada terkasar bahasa dengan manusia, kita hantar mesej minta maaf dan juga sebagainya. Tanda apa? Tanda kita sangat menjaga hubungan dengan sesama manusia. Kalaulah malam itu, malam yang kita tidur itu adalah malam yang terakhir, maka moga-moga Allah SWT ampunkan kita. Bahkan kita juga dimaafkan oleh orang yang kita telah melakukan kesilapan kepadanya. Kemudian guru kita sebut di sini, tidur di atas rusuk kananmu, manakala tidur di atas perut pula adalah dilarang dan merupakan tidur para syaitan. Hadis riwayat Abu Daud yang mengatakan, inna hadhihi dij'atun yubghiduha Allah. Sesungguhnya ia tidur yang dimukai oleh Allah. Tidur apa? Tidur menerak. Jangan kita tidur menerak. Kata Nabi SAW, kita tidur ala syaqqikal ayman. Tidur di di atas tulang rusuk sebelah kanan. Maksudnya apa? Kalaulah kita boleh ubah katil kita tu, sebaiknya kita ubahlah. Maksudnya
jangan kaki kita menghadap pada kiblat, itu adalah waktu kita mati. Kata Imam Nawawi, itu adalah kedudukan bagi orang yang jenazah yang mati, maka akan dihunjurkan kakinya ke arah kiblat. Itu pendapat setengah para ulama. Namun kalau kita nak tidur, bukan itu keadaannya. Tidur kita itu sebaiknya adalah tulang rusuk kita ini di sebelah kanan, dijatuhkan sebelah kanan, kemudian muka kita itu menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Contohnya kiblat kita belah sini, maka kita tidur sebelah sini. Muka kita tu menghadap kiblat dan rusuk kita ini berada sebelah kanan. Kerana apa? Hikmahnya adalah mudah untuk kita jaga. Bila kita tidur lagu tu, hikmahnya kita akan terasa, kalau terlampau lama dia akan terasa di badan kita akan terasa, maka kita akan mudah untuk mengalihkan. Ketika kita nak mengalihkan sebut, kita terjaga. Waktu terjaga itu, maka itulah waktu sesuai untuk kita bangun, untuk kita sembahyang malam dan juga sebagainya. Dan janganlah kita tidur menerak, iaitu perut kita ini berada di bawah, maksudnya tidur menerak. Itu adalah tidur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan tidur para syaitan. Syaitan tidur lagu tu. Jadi kita jangan tidur gaya syaitan lah. Kita tidur gaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang keempat, berniat untuk bangun solat sunat subuh. Maksudnya paling kurang kita niat bangun untuk sembahyang sunat subuh. Maksudnya apa? Bangun sebelum azan. Dan kata para alim ulama, kalaulah Allah SWT rezekikan kepada kita, maka niatlah kita itu bangun dan sempat sembahyang 2 rakaat tahajud sebelum masuknya waktu subuh. Itu paling kurang dan paling lekeh lah kita kata. Walaupun lekeh, itu adalah perkara yang sangat besar. Macam paling kurang usahakan untuk kita sembahyang 2 rakaat sebelum masuk subuh. Lepas masuk subuh sembahyang pula 2 rakaat solat sunat subuh, lepas tu sembahyang subuh 2 rakaat. Itu cantik. Satu perjalanan yang cantik. Kalau itulah harian kita, maka itu satu perkara yang bagus. Kalau kita rumah kita berdekatan dengan masjid ataupun kita berkemampuan untuk pergi ke masjid, bangun lebih awal, sembahyang 2 rakaat paling kurang, ataupun sempat kita buat 8 rakaat, kita buat 8 rakaat dengan solat tahajudnya, dengan solat taubatnya, dengan solat Allah solat Sayyidina Muhammad, dengan solat hajatnya, dan juga ditambah pula dengan di akhir dengan witir 3 rakaat. Kemudian kita pergi ke masjid, masuk masjid sembahyang pula 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian tunggu azan. Sementara tunggu azan tu kita sempat baca Al-Quran, kita berzikir, ada ayat-ayat Quran yang kita suka nak hafaz, kita hafaz waktu ketika sebut. Waktu tu adalah waktu yang sangat mudah untuk memasuki ilmu-ilmu dan juga Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Sebab tu para alim ulama dahulu ada yang membuat pengajian sebelum daripada subuh, kerana waktu tersebut adalah waktu yang sangat fresh dan waktu yang sangat segar bagi orang-orang yang hendak melembutkan hati-hati mereka. Lepas tu masuk subuh, sembahyang solat sunat subuh. Lepas tu doa sebanyak-banyaknya, iaitu di antara azan dan juga iqamah. Doa bainal azan wal iqamah la turad, kata Nabi SAW. Doa di antara azan dan juga iqamah itu tidak akan ditolak, bahkan dia akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi waktu antara azan dan juga iqamah tu kita banyak berdoa. Kemudian bila iqamah kita bangun sembahyang berjemaah bersama dengan imam, sama ada kita itu menjadi imam ataupun kita itu menjadi makmum. Kemudian adab yang lainnya dalam tidur adalah menutup aurat ketika tidur. Ini pun satu hal juga, satu perkara yang kena ambil penting. Janganlah bila nak tidur habis pecat habis semua. Tidur itu dah tidur dalam keadaan yang tidak cantik. Maka tidur pun kita menutup aurat. Yang penting aurat itu adalah aurat-aurat yang wajib. Aurat-aurat yang besar kita sebutkan. Kalau suami isteri dia ada aurat-aurat yang besar, ditutup kemaluan, ditutup sehingga paras tidak menampakkan bentuk badan dan juga sebagainya, menandakan kita itu menghormati keadaan kita. Jadi tutup aurat ketika tidur itu adalah satu benda yang perlu kita lakukan. Kemudian
adab yang berikutnya kata guru kita, muhasabah diri tentang perjalanan harian sebelum tidur agar menjadi pencetus untuk meneruskan akhlakmu dan menambah ketaatanmu pada keesokan harinya. Jadi apabila kita dah nak tidur, kita muhasabah diri, kita koreksi diri kita, supaya kita menjadi orang yang sangat baik dan juga yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ada adab yang lain, iaitu kita membacakan tasbih subhanallah 33 kali yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian baca zikir alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 34 kali, melengkapkan 100 kali zikir kita sebelum daripada kita tidur. Dan ada amalan yang lain, iaitu antaranya membaca surah Al-Waqi'ah untuk dipermurahkan rezeki kepada kita. Dan juga baca suratul Mulk untuk memberikan penjagaan kepada kita, dan juga penjagaan kepada hari akhirat kita, dan juga penjagaan kepada daripada diganggu oleh makhluk yang lain, dan juga dijaga kita daripada azab kubur. Jadi kita baca surah Al-Mulk, kita baca surah Al-Waqi'ah, dan kalau sempat kita baca juga surah Yasin sebelum daripada kita tidur. Maka surah-surah itu semua ada fadilat dan juga kebaikan-kebaikan yang mana Allah SWT memberikan. Setiap daripada ayat-ayatnya itu mempunyai hikmah-hikmah dan juga perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan kepada pembacanya. Tak kira ayat apa yang kita baca, semuanya ada pahala dan juga ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir guru kita sebut di sini, faedah tidur selepas solat subuh dan selepas solat asar adalah makruh. Jadi kalau nak tidur selepas subuh, pastikan bukan betul-betul subuh. Tidur itu selepas daripada naik matahari, ataupun kita ambil waktu qailulah, lepas mana kita solat duha, kemudian 15 minit 20 minit sebelum masuk waktu zuhur, kita tidur sebentar. Itu dinamakan qailulah. Qailulah ini tidur sekejap yang akan mendatangkan kekuatan untuk kita bangun pada pertengahan malam. Ini adalah satu perkara yang kita boleh lakukan. Dan juga tidur selepas daripada solat asar itu adalah makruh, kerana waktu itu adalah waktu yang tidak sesuai kita tidur. Bahkan mengatakan bahawasanya tidur lepas daripada subuh itu mewarisi kegilaan. Kalau kita sendiri ada pengalaman tidur selepas asar, bila kita bangun kita rasa meliu. Istilah orang Kedah, meliu, rasa pening kepala. Dia rasa macam pukul berapa ni? Maksudnya waktu itu bukannya waktu yang sesuai untuk tidur. Waktu petang tu waktu riadah, waktu kita mengambil masa untuk kita nak memberikan kesegaran kepada badan kita. Kemudian kita nak berhadapan dengan malam pula, dimulai dengan waktu maghrib. Jadi selepas asar itu kita boleh lakukan aktiviti-aktiviti yang mendatangkan faedah kepada tubuh kita selain daripada tidur. Kecualilah kalau kita itu dinasihatkan oleh doktor untuk tidur. Doktor kena balik tidur ni, tengok lepas asar. Saya tak boleh makruh doktor, tapi itu adalah perkara untuk kebaikan dan juga kesihatan kita, maka itu tajuk lain. Tak kira waktu bila pun, sekiranya ianya mendapat kata nasihat daripada doktor kerana kesihatan kita, maka itu adalah perkara yang lain. Yang kita sebutkan ini adalah perkara yang umum, waktu yang umum bagi manusia yang umum yang sihat walafiat seperti kita. Jadikan waktu malam itu adalah waktu tidur, waktu siang itu waktu kita bekerja dan juga mencari ilmu dan juga pahala. Dan kita jadilah seorang manusia yang mana tidur kita itu adalah tidur yang mana adalah tidur sunnah Nabi SAW, yang mengubah daripada tidur yang bersifat harus kepada tidur yang mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam tidur kita itu, sekiranya berlaku mimpi-mimpi buruk, maka kita terjaga daripada tidur, maka kita sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita hembuskan sebanyak 3 kali sebelah kiri kita. Kalau mimpi yang baik, alhamdulillah, maka sekiranya kita ada mimpi yang baik, maka moga-moga Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita untuk kita mendapat kebaikan daripada mimpi kita tersebut. Bukanlah sebagai satu hujah, tapi sebagai satu semangat kepada kita untuk membuat kebaikan. Dan ada orang yang setiap malam dia mimpi bertemu dengan Nabi SAW.
setiap malam bertemu dengan Nabi SAW. Diceritakan ketika mana kita berada di bumi Madinah, di bumi Yaman, di Tarim Darul Mustafa, diceritakan Habib Umar hafizahullah ta'ala pernah menyatakan kepada anak muridnya, sekiranya aku tidur kemudian tidak bertemu dengan Nabi SAW, aku akan tutup Darul Mustafa. Sekiranya aku tidak bermimpi bertemu dengan Nabi SAW pada tidurku, maka aku akan tutup Darul Mustafa. Pernah ceritakan kepada kita perkara sedemikian rupa, seolah-olah Al-Habib Umar bin Hafiz setiap malam mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Satu anugerah yang hebat, satu anugerah yang besar. Antara amalan yang boleh kita lakukan untuk kita bertemu dengan Nabi SAW di dalam tidur adalah sebelum tidur bersalawatlah kita sekurang-kurangnya 1000 kali selawat. Antara amalan yang boleh kita lakukan, moga-moga kita boleh bertemu dengan Nabi SAW. Satu berita gembira yang Allah Subhanahu Taala berikan kepada kita, yang mana akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita apabila kita bertemu dengan Nabi SAW walaupun dalam keadaan tidur kita. Maka itu satu perkara yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah SWT kepada pecinta-pecinta Nabi SAW. Kemudian apabila kita bangun daripada tidur, maka apa yang kita kena lakukan adalah kita berdoa. Apa perkataan pertama yang disebut? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerana apa? Paling kurang kita bangkit daripada tidur, sebut Alhamdulillah. Tandanya apa? Tanda kita bersyukur dengan nikmat tidur yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian kita bersyukur dengan peluang yang Allah Ta'ala berikan untuk kita terus hidup di atas muka bumi ini. Kata ulama, jaganya kita daripada tidur itu adalah tanda Allah Ta'ala berikan beberapa peluang kepada kita. Yang pertama, peluang untuk kita memohon keampunan daripada Allah. Sekiranya ada dosa-dosa kecil, sekiranya ada dosa-dosa besar, untuk kita bertaubat kepada Allah SWT dengan taubatan nasuha, maka itu peluangnya. Jaga-jaga, Alhamdulillah masih hidup lagi. Minta doa banyak-banyak dan juga istighfar banyak-banyak dan juga mohon ampun banyak-banyak kepada Allah SWT. Peluang yang kedua adalah untuk melakukan amalan soleh yang banyak, bekalan untuk akhirat kita. Jaga, diberi lagi umur, diberi lagi umur, diberi lagi umur. Tandanya apa? Tanda kita itu diberikan peluang untuk melakukan amalan kebaikan yang sebanyak yang mungkin. Kemudian yang ketiga, peluang untuk kita memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Kalau ada hak-hak orang lain yang kita terambil, maka kita pulangkan, kita berikan balik kepada orang yang kita ambil tersebut. Maka jaga hubungan kita dengan manusia. Pohon kemaafan daripada orang yang pernah kita menyakiti hati mereka dan juga sebagainya. Jadikan orang keliling kita itu adalah orang yang kita sayangi dan mereka juga menyayangi kita. Kita berbaik-baik bersama sesama manusia, menjaga silaturahim. Kalaulah kita pulang kepada Allah SWT, silaturahim itu akan menjadi saksi kepada kita, si fulan bin si fulan, si fulanah binti fulan ini adalah orang yang menjaga aku, iaitu menjaga silaturahim sesama manusia. Maka bangun daripada tidur, kita baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah yang telah memberikan kehidupan kepada kami selepas kami dimatikan sementara, dan kami akan kembali kepadamu. Jadi itu adalah doa daripada kita bangun daripada tidur. Moga-moga Allah Subhanahu Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan amalan ataupun adab-adab sebelum tidur, sehinggalah kita bangun tidur. Kerana apa? Ini adalah perkara yang sangat penting yang menjamin akan ketakwaan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Dan yang besarnya adalah kita telah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidur kita dan juga dalam bangun tidur kita. Wallahu subhanahu taala alam. Kita berhenti setakat itu. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan kitab adab kita ini pada minggu hadapan insya-Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من أهل الخير. اللهم اجعلنا من العلم والعمل. اللهم اجعلنا من التوفيق والهداية. اللهم اجعلنا من أهل جنتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada kebodohan dan kejahilan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.